Annyeong, Assalamualaikum. Konnichiwa semua. Alright, so welcome back to my channel. Today, I would like to do a Q&A session with you guys. Aku tengah prepare untuk final. So, aku rasa macam aku nak buat video yang simple je. Aku dah lama sebenarnya try nak buat video ni, video Q&A ni, tapi tak ada masa yang sesuai. Sekarang ni aku ada dekat kedai and I'm alone. Taklah single kan tiba. Sekejap lagi kakak aku datang. So sementara nak tunggu kakak aku datang tu, aku rasa macam why not kalau kita rakam video kan. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita pergi kepada soalan yang ditanya. Apa pendapat kau tentang lelaki dan perempuan jadi best friend tapi each other tahu isi hati masing-masing dan dua-dua ada niat untuk menghalalkan? Aku tak tahulah sebab aku tak pernah mengalami situasi yang macam tu. Ini aku cuba letak posisi aku di tempat perempuan tu. Aku tak rasa yang aku boleh anggap dia sebagai best friend. Aku boleh anggap lelaki tu sebagai best friend. Because of what? Because tipu lah. Kan kita dah suka dekat dia. Of course lah kita akan rasa macam butterflies in stomach. Rasa berdebar tu. Rasa flustered. Perasaan tu. And aku takkan rasa aku boleh hang out dengan dia like best friend. Contoh macam aku dengan kawan-kawan lelaki aku pun, there's no perasaan yang macam tu. Aku suka dia and aku ada niat nak kahwin dengan dia. Macam tu. Bila kita duduk dengan dia, kita tahu dia ada perasaan kat kita and dia tahu kita ada perasaan kat dia. And obviously kita macam akan jadi fake. Aku akan jadi fake. Aku jadi macam sopan, jadi macam baik-baik. Macam tu. Dia tak jadi macam diri aku yang mana dia jadi macam nak jadi perempuan Melayu terakhir lah kononnya. Macam tu. Dia lain tau kalau macam dua-dua ada perasaan dengan salah seorang ada perasaan. Bagi aku, kalau macam dua-dua ada perasaan, it's not possible untuk aku jadi best friend dia sahaja. Faham kan? Kalau lah kita dah memang, aku dengan dia dah memang best friend, bila kita confess tu, benda yang kita paling takut bila dia tak nak kawan dengan kita dah. Kita macam totally jadi stranger. Aku tak suka perasaan tu. So kalau macam aku okay je kalau contohlah dia confess, lepas tu aku tak boleh terima dia, and then we stick to be a best friend. Aku okay je. Kalau bukan best friend pun macam kawan biasa, boleh sembang macam biasa. Tapi kalau macam aku confess kat dia, lepas tu dia tak terima, kalau macam dia pun okay nak jadi kawan, why not kan? Macam tu lah. So kalau macam bagi aku, kalau salah seorang yang ada perasaan, okay kot nak jadi best friend tu. But kalau dua-dua ada perasaan, I don't think so. Ini pendapat aku ya kawan-kawan. Pendapat aku. Kita pergi kepada soalan kedua. Okay, hari tu ada orang tanya dekat aku, how to love yourself. And ada someone ni dia balas, from my personal opinion, love ourselves is more like do what you love to do and give yourself any present that make yourself happy. Me time is the most important, but now people not take this as something important anymore. I don't know why. And lepas aku baca benda ni, lepas aku tengok benda ni lah, sebab aku share kan, aku buat satu video ni and aku cakap macam ni. Ni aku bagi contoh untuk diri aku lah, apa yang aku buat. Kalau macam yang first one, dia cakap do whatever you love kan. Kalau macam aku, biasanya aku puji diri sendiri tau. Contoh, usually aku akan cakap macam ni dengan mak aku ataupun kakak aku lah. Tengok ni, hari ni rasa macam baju ni cantik sangat. Sebab apa? Sebab adik yang pakai. Tak pun aku akan cakap macam, Mama tengok ni, hari ni adik cantik kan? Macam tu lah. Aku macam, bagi aku bila puji macam tu, it's not kita bangga tau, tak. Tapi dia macam happy tau. Macam dia rasa macam aku sayang dengan diri aku. Macam tu, betapa appreciate-nya aku dengan diri aku.
it's not about cantik je lah. Kalau macam aku dapat settlekan satu benda masalah ke, macam aku akan cakap, hebat kan adik, pandai kan adik, macam tu tau. Tak kisahlah orang nak cakap kau shot sendiri ke apa ke, as long as kau happy dengan benda tu, kau happy dengan apa yang kau buat, and benda tu pun tak langgar syariat, buat je. Macam tu lah. Bagi aku, ada masa me time tu perlu, ada masa me time tu tak perlu. Faham tak? Macam tu lah. Dia tak boleh terlalu lebih sangat dan tak boleh terlalu kurang sangat. Macam tu. Aku usually me time ni waktu untuk muhasabah tau. Macam tu lah. Kalau macam contoh aku tengah marah ke waktu tu, aku usually tak lepaskan marah aku on that person. Sebab macam kalau aku lepaskan, maksudnya kalau aku cakap apa yang terbuku dekat hati aku waktu tu, memang legitly aku takkan jaga hati orang tu. Macam tu lah. Sebab macam bagi aku, it's okay for me untuk diam. Biarlah aku yang sakit hati dulu waktu tu, daripada aku bercakap, tak ingat dunia dan sakitkan hati dia. Sebab kadang-kadang tu, benda yang tak sepatutnya cakap pun kita cakap juga waktu marah tu. For me, it is better untuk kau rationalkan balik minda kau waktu marah tu, baru settle baik-baik dengan orang yang kau tak okay tu. Macam tu lah. Kalau aku down, usually aku tak gunakan me time tu sebab biasalah macam kita tahu, syaitan ni kan licik kan. So waktu down tu lah, dia macam cucuk-cucuk benda-benda yang tak elok. Macam tu lah. Aku prefer untuk me time bila marah. Tapi bila down, aku prefer untuk ada orang dekat sebelah aku. Itu apa pendapat aku. I mean, apa yang aku buat lah. Cara aku untuk sayang diri aku sendiri. Kalau dulu, aku sangat susah untuk letakkan diri aku as priority tau. Maksudnya, aku always think about orang lain. Aku fikir orang lain dulu baru aku. Bila aku letakkan dia sebagai priority aku, dia tak letakkan pun aku sebagai priority dia. So, sejak tu, aku realise dan aku berubah untuk sentiasa lebihkan diri aku dulu. Macam tu lah. Kalau macam dulu aku sangat susah nak cakap, tak nak tau, tak boleh. Tapi sekarang kalau aku tak nak buat, aku tak buat. Macam tu. Kalau macam aku tak suka, aku cakap. Macam tu lah. So, next question. Macam mana Dayah kawal emosi macam bila Dayah tengah marah dengan seseorang at that time? Macam mana Dayah boleh sabar, boleh diam, boleh kongsi sikit tak? Macam kalau aku suka fikir rasional, baru jumpa balik orang yang aku marah tu. Macam tu lah. Sebab bagi aku, kalau macam kita lepaskan apa yang kita marah tu, kadang-kadang benda yang tak sepatutnya, macam aku cakap sebelum ni, benda yang tak sepatutnya cakap pun kita cakap. Benda yang macam tak ada kaitan dalam pergaduhan tu pun kita cakap juga. Macam tu lah. Okay, aku bagi satu contoh. Yang mana contoh aku duduk dalam satu kelompok. Lepas tu tengah lepak kan, tiba-tiba aku ada someone tu macam buat aku marah. Kita tengok tahap kita boleh diam selama mana. Kalau contoh macam waktu tu aku okay je, maksudnya aku terasa macam sikit je, aku still boleh duduk dalam kelompok tu. So duduklah sampai habis lepak tu. Keadaan yang kedua pula, aku macam tak boleh nak hadap dia sekarang ni. Aku macam perlukan masa sekejap. Cakaplah nak pergi, aku nak pergi toilet sekejap lah, macam tu. So macam pergi toilet, tenangkan diri sekejap, lepas tu masuk balik dalam kelompok tu, kalau boleh masuk balik. Keadaan yang ketiga, kalau memang kau dah tak tahan sangat, macam kau sakit hati gila sebab dia macam dah melampau, belah je. Kau cakap lah macam, aku dah ngantuk lah, aku dah penat lah, aku rasa macam aku nak tidur awal lah, apa semua kan. Kau bagi je apa-apa alasan supaya kau dah tak stay dekat dalam kelompok tu. Tapi kalau aku belah je. Kalau dah macam orang tu macam melampau, bukanlah melampau, tapi kalau macam aku dah tak tahan sangat, aku keluar je daripada kelompok tu, tak cakap apa-apa. Maksudnya aku terus je ambil barang aku, terus je balik bilik. Macam tu lah. So cara aku macam tu lah. Lepas tu dalam diam tu macam banyakkan istighfar. Lepas tu kau macam fikir, kau cakap dalam diri kau, tak apa Dayah, tak apa.
Kau fikir betul-betul apa yang kau nak cakap, kau susun ayat betul-betul, baru kau hadap balik orang ni. Macam tu. Memang kita akan banyak cakap dengan diri sendiri tau, cakap dalam hati. Kau jumpa, kau bahas dia dengan dia tu jadi macam, you know, bukan sia-sia lah. Dia bukan ikutkan emosi. Macam tu. Kalau macam kau dah tak tahan, belah je dari situ. Tak payah nak risaukan orang lain, risaukan diri kau dulu. Ini apa yang aku buat lah. Okay, so next question. Rindu nak borak dengan kau. Sesungguh-sungguhnya yang benar Alia comel. Alia. Serius doh. Aku rasa rindu gila nak borak dengan kau juga. Kalau korang nak tahu lah, every time kalau aku duduk dengan Alia ni, biasanya dia macam automatik tau. Automatik dia jadi macam perbincangan ilmiah, kau faham tak? Dia macam secara random je topik tu. Duduk je tiba-tiba ada topik nak cakap. Macam tu lah. Tak semestinya kalau berdua tau. Kalau tiba-tiba tu ada dalam 3-4 orang yang datang juga, tiba-tiba jadi macam little usrah. Kau faham tak? Macam tu lah. So macam rindu lah nak rasa benda macam tu. Rindu nak rasa suasana tarbiyah tu. Rindu nak rasa ukhuwah yang macam tu. Okay, so next question. Dah question yang keberapa? Aku tak ingat. Berat dah soalan ni. Tapi apa yang aku boleh jawab ni based on pendapat aku tau. Aku tak tahu apa yang sepatutnya dilakukan, apa perkara betul yang patut dibuat. Dia lain tau. Lain orang lain cara dia berfikir, lain orang lain cara dia jawab, lain orang lain cara dia handle. So ini pendapat aku. Kalau pendapat orang lain, I'm not sure. Tapi kalau korang ada pendapat lain, korang boleh je bagi tahu. InsyaAllah lah, semoga bermanfaat lah untuk orang-orang lain. Banyak gila soalan dalam satu message ni. So aku try pergi satu-satu. Normal ke bagi seorang suami menghambakan isterinya? Jawapan aku tak normal. Because of what? Seorang isteri tu bukannya terletak pada kaki, tak. Bukan terletak pada atas kepala, tak. Tapi terletak pada sisi. Untuk apa? Untuk dilindungi. Untuk apa? Untuk disayangi. Untuk apa? Untuk dikasihi. Dari rusuk lelaki, bukan dari kaki untuk dialasi, bukan dari kepala untuk dijunjung, tapi dekat di bahu untuk dilindung, dekat jua di hati untuk dikasihi. Engkaulah wanita hiasan duniawi. Kalau hamba ni kan, dia macam langsung tak ada apa-apa connection with dia punya tuan tu lah. So kau boleh bayangkan tak, kau ambil seorang wanita itu, seorang wanita, kau ambil perempuan tu daripada mak ayah dia, daripada family dia, dengan cara yang baik, tapi kau layan dia macam tu. So kenapa kau nak ambil dia at the first place? Faham tak? Kenapa kau nak jadikan dia isteri kau at the first place? You know, kalau langsung tak ada rasa macam nak jaga dia, langsung tak ada rasa macam nak sayang dia, so what's the point kau kahwin dengan dia? Macam tu lah. Bagi aku, it's not normal. Because of dalam satu perkahwinan tu, aku tak tahu dah, aku tak kahwin lagi. Tapi ni apa yang aku rasa lah. Dalam satu perkahwinan tu, pentingnya rasa kasih sayang antara suami isteri tu. Kalau suami isteri pun tak sayang each other, macam mana nanti kalau ada anak, macam mana dengan anak-anak dia? So connection tu memang dah lost daripada awal. Macam tu lah. Ayah marah anak tanpa sebab. Kalaulah soalan ni ditanya daripada seorang anak, apa yang aku boleh cakap kan, we don't even know sama ada ayah kita tu ada reason ataupun tak nak marah kita. Sebab hati orang ni kita tak tahu tau. Hati orang ni kita tak nampak.
So macam bagi aku pun selalulah terasa dengan ayah aku kan. Sebab aku kan jenis yang diam kan. So bila macam ayah aku marah aku tu, aku macam akan rebel tau. Tapi rebel dalam diam. Aku jadi macam tak nak dengar macam tu tau. Tapi bila dah lama sikit kan, bila aku tengok balik the reason why, maksudnya kita cari tau, kenapa dia marah, apa punca dia marah, apa punca dia cakap macam tu. Sampai satu masa aku realise kenapa dia cakap macam tu. Boleh jadi dia risau, boleh jadi itu tanda dia sayang, boleh jadi itu bermakna dia care. Tipu lah kalau tak ada sebab. Kecuali kalau macam memang macam aku cakap, kalau dia dah tak sayang anak dia, itu lain. Kalau macam dia dah tak anggap anak dia tu sebagai anak, yang itu lain. Next, anak dan isteri dikongkong. Apa yang aku faham bukan waktu MCO lah kan. Kalau lah family tu nanti ada masalah, lepas tu husband tu tak ada, dia nak minta tolong siapa? Kalau macam contoh dia dekat rumah je, jiran sebelah tak kenal, jiran depan rumah tak kenal, jiran satu taman pun tak kenal. So nak minta tolong siapa? Fitrah untuk saling berkenalan tu, kewujudan perasaan tu salah ke? Fitrah ke bagi seorang ketua keluarga merajakan diri sendiri dan menghambakan ahlinya? Kita tak pernah boleh kawal pun kita punya perasaan. Sebab benda tu datang tak diundang. Maksudnya benda tu datang secara tiba-tiba, kita tak sedar pun. Macam mana kan? Macam mana kita nak, takkan kita nak cakap, perasaan ni kau tak boleh datang, kalau kau datang aku tumbuk kau. Tak boleh. Macam mana kita kawal perasaan tu? Itu yang kita kena fikir. Alright, so next, apa pendapat kau bila mana budak-budak zaman sekarang tak merasa experience sebenar how duduk asrama it is because of pandemic COVID-19? So yeah, mostly student having ODL classes. Macam mana diorang in the future? Didikan tu, biar tu, beza home and school. Okay, so bagi aku sayang lah because of asrama ni benda yang maksudnya susah lah kita nak cerita dekat orang. Sebab dia macam kena rasa. Kau kena duduk dekat asrama baru kau faham asrama tu macam mana. Biar tu, suasana, environment dia sangat lain dekat rumah. Benda yang paling tak boleh lupa lah bila nak kejar subuh. Sebab kita orang kalau siapa yang masbuk, siapa yang tak sempat rakaat pertama with imam, kita orang kena baca maksurat lah dekat court sebagai denda lah. Lepas tu dekat asrama ni lah, benda yang asalnya paksaan jadi kebiasaan. Contoh macam maksurat ni sunat kan, nak baca maksurat ni sunat. Tapi macam mana kalau dekat asrama tu dia jadi macam wajib tau. Sebab apa? Sebab kita ada kawan nak buat sama-sama. Sebab apa? Sebab kita ada orang yang ajak kita untuk baca maksurat sama-sama. Sebab kita ada orang yang conduct maksurat tu sama-sama. So macam bagi aku sayang because of budak-budak sekarang tak rasa lah benda tu. Macam ukhuwah antara sesama jantina, seronoknya beribadah without any gangguan. Contoh macam kalau dekat asrama dulu tak boleh bawa phone kan. So waktu tu lah kita concentrate masa kita untuk study, kita concentrate masa kita untuk jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan kawan, jaga hubungan kita dengan cikgu, dengan orang sekeliling. So macam benda tu apa yang kita orang rasa lah dekat asrama dulu. But don't worry because of jalan cerita Allah tu lagi cantik. It will be best if I get talking this topic with you and it's gonna be epic. I like having conversation like this with you actually. So yeah, how about you buat content yang macam ni with your friends on your YouTube channel? I think you dah terfikir. Okay, good luck, bye. Kalau lah apa yang awak cakap ni, I mean content yang awak maksudkan ni is about asrama ni, serius cakap, saya tak terfikir pun nak buat macam tu. So yeah, thank you for your suggestion. I really appreciate it. Mungkin boleh buat. Tapi itulah, sebab sekarang pun saya tak ada nak jumpa kawan kan. Tapi memang topik ni I think menarik untuk dikongsikan. Because kalau lah saya nak cerita about my asrama punya life, satu video takkan cukup. Siapa yang tanya ni, siapa yang bagi cadangan ni, boleh PM. Nanti mana tahu kita boleh buat video sama-sama ke. Yeah, so
I'm looking forward for this. Okay? Alright guys, last question. Saya dah lama tak suka orang. Normal ke saya? Mungkin juga sebab dah lama tak keluar rumah, jadi tak jumpa orang. Masya Allah. Tak semestinya for the whole time kita perlukan someone untuk kita suka. Faham tak? So, it's normal sebenarnya kalau ada masa yang mana awak tak ada rasa suka dekat siapa-siapa. So, don't worry about that. Mungkin itu tanda awak dah matang. Rasa benda tu not really important for you to think. Awak tak rasa macam, oh, aku kena suka someone. Awak tahu yang mana sekarang ni ada benda yang lagi penting awak kena fikir daripada suka dekat seseorang. You've been matured. Girl or boy. InsyaAllah satu hari nanti akan ada orang yang tepat datang dekat awak pada waktu yang tepat. So, jangan risau, okay? Alright guys, so thank you so much sebab korang sudi tengok video aku kali ni. Even sikit, but I hope there is something yang korang dapat daripada aku. And aku minta maaf sangat-sangat sebab tiba-tiba kamera aku habis bateri. Padahal aku dah charge semalaman. And I don't know why benda nak jadikan. So it's okay lah. Tolong doakan aku dapat capai target aku. And tolong doakan semoga segala urusan aku dipermudahkan. Semoga Allah lancarkan segalanya sepanjang minggu exam ni. And buat sahabat aku dekat luar sana yang sedang menghadapi dan bakal menghadapi final juga, aku doakan yang terbaik untuk korang. Semoga Allah permudahkan segala urusan. Semoga Allah hadirkan kefahaman untuk korang. Semoga dapat menjawab dengan tenang. Semoga diberikan kejayaan di akhirat. Disebabkan sekarang kes pun makin meningkat. So I really hope korang dapat stay safe, jaga kesihatan. Jangan lupa untuk pakai mask kalau korang betul-betul perlu keluar. Perlu buat kerja dekat luar. Don't forget to love yourself and stay positive, okay? Jangan fikir sangat apa yang orang lain fikir. Just do whatever you want to do yang buat awak happy. And always letak diri awak sebagai priority. Okay? Don't forget to like, subscribe and leave your comment below for my next video apa yang patut aku buat. That's all from me. Bye. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم.